Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bagi meneruskan sesi PDPR kita pada minggu ini, kita akan masuk kepada bab yang baru iaitu bab 5 berkenaan dengan pembentukan Malaysia. Sebelum tu kita lihat dulu apakah kandungan intipati pembelajaran untuk bab 5. Ada 6 subtopik semuanya. Dan hari ini kita akan lihat dulu 5.1 iaitu konsep gagasan Malaysia. Ini adalah idea gagasan Malaysia. Yang pertama, konsep yang menggabungkan beberapa bekas tanah jajahan British di Asia Tenggara. Terdapat juga idea lain yang pernah dilahirkan termasuklah Melayu Raya oleh gerakan nasionalis sebelum Perang Dunia Kedua. Dan idea ini tidak berjaya dilaksanakan. Terdapat juga idea yang dicadangkan oleh pegawai British di mana mereka mengemukakan idea penyatuan wilayah penguasaan British di Asia Tenggara dalam satu sistem pentadbiran dan ekonomi. Seterusnya, idea gagasan Malaysia juga dicadangkan oleh Tengku Abdul Rahman, Putera Al-Haj, di mana beliau mencadangkan penggabungan Persekutuan Tanah Melayu dengan Sarawak, Sabah, Singapura dan Brunei. Subtopik seterusnya 5.2 iaitu perkembangan idea dan usaha pembentukan Malaysia. Yang pertama kita akan lihat dulu idea-idea yang dicadangkan oleh pegawai British. Idea ini bermula pada tahun 1887 di mana Lord Bracy telah mencadangkan penggabungan Sarawak, Sabah, Negeri Melayu dan juga negeri-negeri Selat. Negeri Selat di sini merujuk kepada Singapura. Sebab Melaka dan Pulau Pinang dah masuk di bawah negeri Melayu. Penggabungan ini adalah bertujuan untuk menjadikan tanah jajahan lebih besar dan juga faktor lainnya adalah untuk kepentingan ekonomi. Seterusnya pada tahun 1951, Sir Malcolm Macdonald juga mencadangkan gabungan tanah jajahan British di Asia Tenggara. Ini adalah bagi bertujuan untuk menyesuaikan dengan rancangan dekolonisasi. Dekolonisasi ini bermaksud proses ke arah berkerajaan sendiri. Dan beliau telah berbincang dengan Dato' Onn Jaafar dan ahli Majlis Perundangan Persekutuan berkaitan dengan usaha menggabungkan tanah Melayu, Singapura dan wilayah Borneo. Seterusnya pada 1952, Sir Garrett Templer meminta agar penggabungan ini disegerakan bagi tujuan keselamatan. Dan dalam satu mesyuarat, pegawai tinggi British di Borneo telah bersetuju cadangan pertahanan dan keselamatan. Dan yang terakhir, pada tahun 1960, Sir Geoffroy Tory telah mencadangkan penyatuan Singapura dan Tanah Melayu atas kepentingan ekonomi. Dan cadangan ini mendapat sokongan daripada pejabat kolonial. Kita lihat pula idea yang dicadangkan oleh penduduk tempatan. Bermula pada tahun 1887 di mana dalam majalah Al-Imam telah menggesa penyatuan raja dan orang Melayu dalam pendidikan dan pembangunan ekonomi di alam Melayu. Dan pada 1938, melalui konsep Melayu Raya yang diperjuangkan oleh nasionalisme Melayu, antaranya Ibrahim Haji Yaakob, Ahmad Bostamam, Ishak Haji Muhammad dan Burhanuddin Al-Helmi. Dan konsep Melayu Raya ini tidak berhasil apabila Presiden Indonesia iaitu Presiden Soekarno telah mengisytiharkan kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 tanpa melibatkan tanah Melayu. Seterusnya 1955,
Tengku Abdul Rahman Putra Al-Haj telah mencadangkan Singapura, Sarawak, Sabah dan Brunei untuk menyertai Persekutuan Tanah Melayu. Seterusnya 1958, Datuk Mustafa Datuk Harun iaitu pemimpin Sabah telah mengadakan satu pertemuan dengan Tengku Abdul Rahman untuk menyatakan minat untuk menggabungkan Sabah dengan Persekutuan Tanah Melayu. Dan pada tahun 1960, Tengku Abdul Rahman telah memaklumkan kepada Lord Perth bahawa beliau berminat untuk bergabung dengan Sarawak, Sabah, Brunei dan juga Singapura. Okay, kita lihat apakah rasional idea pembentukan Malaysia ataupun lebih kepada faktor-faktor yang membawa kepada pembentukan. Okay, yang pertama adalah disebabkan oleh faktor keselamatan kerana pada masa itu masih terdapat ancaman komunis dan Tengku Abdul Rahman menganggap Singapura akan menjadi pusat kegiatan komunis dan penyatuan ini akan dapat membendung ancaman komunis. Sama juga berlaku di Sarawak, di mana Sarawak menerima ancaman komunis melalui Clandestine Communist Organisation atau CCO. Okey, faktor yang kedua adalah untuk keseimbangan komposisi penduduk di mana gabungan Persekutuan Tanah Melayu dan Singapura akan mewujudkan ketidakseimbangan komposisi penduduk di antara orang Cina dan orang Melayu. Dengan adanya penggabungan dengan Sarawak, Sabah dan Brunei akan menyeimbangkan komposisi penduduk. Yang ketiga adalah untuk mempercepatkan kemerdekaan dan bagi merealisasikan rancangan dekolonisasi. Selain itu, agar dapat mempercepatkan kemerdekaan bagi Sabah dan juga Sarawak. Dan yang terakhir, pembangunan wilayah, di mana wilayah dapat disatukan dalam usaha untuk mempercepatkan lagi pelbagai pembangunan. Selain itu, juga dapat meningkatkan taraf hidup peribumi dalam pelbagai aspek seperti infrastruktur, sosial dan juga ekonomi. Okey, sebagai kesimpulan untuk subtopik hari ini, penduduk tempatan juga memainkan peranan dalam usaha untuk menyatukan negara. Pembentukan Malaysia telah membuktikan bahawa pemimpin dan rakyat mempunyai fikiran yang jauh untuk merancang masa depan yang lebih baik. Pembentukan Malaysia juga dapat mengekang anasir komunis yang boleh mengancam keamanan negara untuk mewujudkan keamanan serantau. Okay, seterusnya kita akan lihat latihan pada minggu ini. Okay, untuk latihan pada minggu ini, ia dalam bentuk struktur. Okey, awak lihat bagaimanakah menjawab soalan ini. Formatnya bagaimana, di manakah soalan fakta, di manakah soalan kebat. Dan ingat kembali jika soalan itu adalah soalan kebat, bagaimanakah untuk menjawab soalan kebat menggunakan kaedah holistik. Okey, itu saja daripada saya. Kita jumpa pada next kelas. Sekian, terima kasih.